Sejauh mana infrastruktur awam yang ada di negara kita ini mesra untuk golongan orang kurang upaya? Ini kerana ada yang mengatakan yang infrastruktur awam yang ada di negara kita ini tidak menepati piawaian yang diperlukan oleh orang golongan kurang upaya. Dan untuk itu, rancangan One Consumer bersama dengan saya, Zulkifli Bujang, untuk kali ini akan bercakap tentang perkhidmatan untuk orang golongan kurang upaya. Dan selepas ini anda akan dapat dengarkan sendiri rintihan hati mereka tentang masalah ini. Sementara itu, saya akan meninjau bagaimana agaknya tempat di lokasi seperti stesen LRT dan sebagainya tentang kemudahan untuk golongan ini. OKU ni semuanya dia bukan perasaan dia kecil. Tapi bila orang buat dia kecil, jadi kecil lah dia. Hati dia orang. Di mana letaknya kami ni di peringkat yang paling bawah. Dasar Kebajikan Negara 1990 menggariskan hak golongan orang kurang upaya atau OKU sememangnya sama rata dengan warga negara Malaysia yang lain. Tetapi malangnya golongan ini sering dipelekehkan. Malah hak mereka yang sedikit dan serba kekurangan turut digugat. Sini cik. Okey, jalan terus. Dasar ini dibentuk untuk memberi keyakinan diri, semangat saling membantu dan budaya penyayang di kalangan masyarakat, sejajar dengan matlamat satu Malaysia. Menurut laporan Jabatan Kebajikan Masyarakat 2009, seramai 277,509 OKU berdaftar di seluruh negara, terdiri daripada pelbagai jenis kecacatan. Ada yang buta, cacat anggota, kerdil, bisu, pekak dan sebagainya. Ini jumlah berdaftar, pasti ramai lagi yang tidak berdaftar di luar sana. Bagaimana agaknya mereka menjalani kehidupan seharian dengan kemudahan yang sememangnya terbatas untuk golongan ini. Dahlah macam ni, pandai pula minta itu, minta ini. Dahlah awak terkurang, mintanya macam orang biasa. Masalahnya kita ni pun warga negara. Kita ni ada hak sama. Kita nak bergerak. Walaupun kita bayar duit teksi, bukan kita nak naik saja. Dia tak nak berhenti juga. Alasan dia wheelchair. Okey, 1, 2. Kadang 2 wheelchair, dia kata dia ada gas. Sedangkan kita berbayar, bukan kita naik kosong. Itu pun hak kita pun orang tak pandang juga. Apalah salah kalau dia tak kesian dekat kita yang wheelchair ni, kesianlah dekat ada budak kat belakang. Dia pun nunggu sama. Mak, teksi tak nak ambil ke? Dia tanya, kita pun rasa kesiannya dekat anak. Jadi sekarang ni akak ambil sebabkan kerana kesusahan tu, akak harapkan 1-2 teksi yang dah biasa dengan akak lah. Dah PKL tu lah. Adakah ramai OKU yang menggunakan? Sekarang akak ada kadang-kadang akak ada sekali dua akak guna mobility. Mobility tu NGO menyediakan khas van untuk ke hospital. Yang akak tahulah kan, itu daripada pihak NGO. Dia menyediakan satu van untuk OKU yang kita akan cuba call lah. Siapa yang call dapat, bernasib baik kalau ada dia lalu kat situ, dia akan ambil kita. Yang situ kita bayar ikut kemampuan kita, tak mahal. Tapi maksudnya kita bayarlah sikit. Yang itu menepatilah dia akan guna keselamatan untuk wheelchair. Itu yang kami yang OKU kata kenapa van yang macam tu kita perlu tak banyak. Itu pihak NGO, bukan pihak kerajaan. Pihak nak membantu, biar membantu, betul-betul membantu. Bukan membantu sekadar ada tapi tak boleh dipakai. Pernah terjadi pada akak. Akak tengah mengandung. Akak terjatuh. Orang tak tolong. Masa tu nasib baik akak pergi dengan adik-beradik akak. Kakak akak yang daripada jauh datang angkat akak. Sedangkan orang dekat jatuh. Kita tertonggeng ke belakang, tak ada yang nak tolong membantu. Salah satu benda yang akan dibuat akan datang, tolong fikirkan ada satu ruang untuk OKU. Bila dah ada satu ruang untuk OKU, senang nak bergerak, tak adalah sebab orang yang normal tu pun kita tak tahu esok dia akan jadi macam ni. Bila dia dah jadi macam ni, baru dia terfikir, oh betul lah.
Sebagai insan biasa serba kekurangan, mereka memerlukan perhatian dan kerjasama masyarakat. Mereka juga pengguna dan kita sebagai pengguna yang sempurna sifat harus peka dengan kehadiran mereka di mana juga kita berada. Pengalaman saya dulu masa saya bekerja, bila saya balik naik teksi, saya dengan kawan saya. Jadi driver teksi tu, dia tangan dia meraba ke belakang. Ya Allah, jadi yang saya ni dengan kawan saya dah tak tahu nak buat, kita panjat seat kursi tu. Jadi kita berdirilah dekat atas kursi tu. Jadi kita ni macam dia pandang macam kanak-kanak yang boleh dibuat main-main. Macam kita pergi shopping komplek apa semua kan. Ni macam parents, mak bapak dia kan. Dia boleh panggil, sini, kau tengok atas orang kecil-kecil tu. Tapi macam kita kalau pergi ni tempat-tempat awam, macam bank-bank ke semua kan. Kita kalau boleh, orang bank tu janganlah macam buat tak nampak, tak layan kita yang rendah ni kan. Macam saya pergi counter bank, kita kata, hello saya sini. Dia bukannya nak berdiri, malah dia duduk. Jadi macam mana kita nak nampak orang kat bawah kan? Many of the public places like the malls or the new bus stands, the public toilets, etc. have got ramps, have got facilities for disabled people. But it's mixed in the sense that there are some places which are accessible and there are some places which are not accessible. We still have a very long road ahead of us. I mean, if you ask me on the scale of 1 to 10, I would give it maybe a 1 or a 2. So it's not like a 0, but at the same time, it's not like a 8 or a 9 or a 10 also. Sehingga tahun 2009, seramai hampir 280,000 warga kurang upaya ini mendaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mereka ini termasuklah yang cacat anggota seperti cacat penglihatan, pendengaran, anggota tubuh badan dan cerebral palsy. Itu antara contoh-contoh mereka. Namun begitu, walaupun dalam keadaan kecacatan ini, mereka masih boleh lagi menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Seperti dalam Seksyen 29 Akta Orang Kurang Upaya 2008, mereka dibenarkan bekerja bergantung kepada tahap kecacatan mereka. Seperti yang dilakukan oleh syarikat-syarikat korporat di negara ini memberi peluang kepada mereka bekerja, ini sesuatu yang perlu dipuji. Baiklah saudara, selepas ini kita saksikan apa kata orang ramai tentang perkara ini. Tak, kita kena tolong dia. Kita kena tengok which place dia ada kan. I mean, kalau dia LRT sana, we tengok macam mana dia, kita tolong dia naikkan LRT kan. So, ada setengah pihak bila nampak orang OKU, dia akan macam jijik, menggelikan. Bagi I tak, sebab kawasan rumah I ada rumah-rumah orang tua, ada yang orang OKU. Kita kena tunjukkan kasih kat dia orang. Kita kena tunjukkan kasih sayang kat dia orang, bagi biar dia orang merasa yang kita menghargai dia orang. I think depends on individual lah. Maybe because they are handicapped in this society, so they have the inferiority complex. That's why they feel that way. So depends how they think, you know. If they feel that they are discriminated, then they are very negative. They have to think positive, you know. Kalau bagi mana pihak yang berkuasa patut macam jemput dia orang hantar kebajikan ke, kan, daripada biar dia terbiar macam tu. So kita jangan ambil hak dia, senang cerita. Dia orang buat dia hak dia orang sendiri kan. So kita kena ada rasa tanggungjawab, bantu dia orang lah. Dari segi kewangan kalau tak boleh bantu pun mungkin dari kita bantu dari kita punya apa? Gudrat lah macam tu. Betul lah mereka macam tu sebab OKU ni bukan dia yang minta. Dia orang macam orang biasa juga, cuma dia ada kekurangan saja. Selain menggunakan kemudahan awam seperti bas, LRT dan sebagainya, ada juga golongan orang kurang upaya ini yang memandu sendiri. Tapi sayangnya apabila kemudahan tempat meletak kenderaan untuk golongan ini tidak banyak disediakan. Lebih memburukkan keadaan apabila golongan yang normal seperti kita mengambil kesempatan dengan menggunakan kemudahan yang ada. Jadi kita perlu fikirkan bersama dan kerajaan yang prihatin perlu memberi perhatian yang lebih kepada kemudahan yang sewajarnya untuk golongan ini.
Baiklah, seketika nanti saudara saya akan bercakap tentang lebih panjang lebar lagi tentang kemudahan dan pembangunan orang kurang upaya ini bersama dengan tetamu saya dari Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya di Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Dan anda akan dapat bersama-sama dengan kami juga di studio seketika nanti. Teruskan bersama One Consumer.